Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma' amma ba'd. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dan nikmat dan rezeki daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita sambung pengajian kita dan bacaan kita bersama bagi matan Saffah Az-Zubat karangan Al-Imam Ibn Raslan rahimahullah ta'ala, yang mana kita berhenti pada minggu lepas pada rangkap 103. Okay, kita tak masuk lagi 103 yang mana pengarang menyebut qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi'ulumih wa tahrumu ad-dabbatu min hadhaini likibarin urfan ma'at tazini. Okay, kalau dekat yang dalam skrin ni, tuan-tuan dan puan-puan akan nampak bikibarin urfan ma'at tazayyuni. Tapi setakat yang anda tahu, yang dalam tab'ah Darul Minhaj, likibarin urfan ma'at tazyini. Okay. Cetakan yang lagi tepat Darul Minhaj punya adalah likibarin urfan ma'at tazyini, bukan tazayyuni tapi tazyini. So kita sampai rangkap 103. Wa tahrumud dabbatu min hadhaini likibarin urfan ma'at tazyini. Dan sebelum kita mulakan pengajian kita pagi ni, suka untuk anda menjawab beberapa persoalan yang ditanya minggu lepas yang anda belum jawab lagi. Ada, kalau anda tak silap, 4 soalan yang dah ditanya. Okay, ada 4 soalan. Anda check balik sekejap dekat anda punya nota. Okay, betul ada 4 soalan Jadi yang pertama adalah, ada yang bertanya, okay, dalam grup ni, Assalamualaikum Ustaz, tak sempat type soalan tadi semasa Q&A selepas kelas. Anak saya ada gitar tak pernah guna, ada simpan dalam bilik store. Anak saya ada gitar tak pernah guna, ada simpan dalam bilik store. Sekarang dah faham simpan pun haram, bagaimana cara terbaik nak let go? Okay, sekarang dah faham simpan pun haram, bagaimana cara terbaik untuk let go? Jadi ini soalan pertama soalan yang ditanyakan tentang sebab minggu lepas kita ada bahas hukum menyimpan perkara yang haram digunakan, dan sebutkan kaedah dalam mazhab kita, kullu ma haruma isti'maluhu haruma ittikhadhuh ataupun haruma iqtina'uh. Kullu ma haruma isti'maluhu haruma iqtina'uh ataupun haruma ittikhadhuh. Semua perkara yang kita dilarang untuk menggunakannya, kita dilarang untuk menyimpannya. Semua perkara yang kita dilarang untuk gunakan, kita dilarang untuk simpan. Jadi berkaitan dengan gitar ini, dari sudut hukumnya, gitar alat muzik yang dihukumkan haram, untuk kita miliki dan untuk kita guna dalam mazhab kita lah, Syafi'i rahimahullah. Bahkan di sisi jumhurul ulama, gitar itu haram. Jumhur, di sisi jumhur, atau kita boleh kata keempat-empat mazhab, muktamad 4 mazhab, gitar adalah haram. Gitar tu haram dan juga tak boleh untuk, dalam mazhab kita, ini dalam mazhab kita dalam mazhab Syafi'i, gitar itu tak boleh untuk dijual beli. Tak boleh untuk dijual beli. Jadi kalau kita kata tak boleh simpan,
kat rumah, adakah maksudnya kita kena let go dengan cara jual beli? So jawapan dia tak lah, sebab kita tak boleh let go dengan jual beli. Ikut mazhab Syafi'i kan, anda bincang mazhab Syafi'i, sebab ada mazhab lain yang bagilah. So dalam mazhab Syafi'i tak boleh, sebab dalam mazhab Syafi'i disyaratkan barang yang kita nak jual, yang barang yang terlibat dalam proses jual beli ni, dalam rukun jual beli, barang yang kita nak beli atau jual ini, antara syaratnya adalah dia boleh diambil manfaat. Okay, ayyakuna muntafa'an bih, ataupun ayyakuna an yajuz al-intifa'u bih, boleh untuk kita ambil manfaat dengan dia. Dan mengambil manfaat dekat sini adalah mengambil manfaat dengan cara yang syariat benarkan. Al-intifa' alladhi ajazahu asy-syari'. Okey, mengambil manfaat yang dibenarkan syarak. Dan bermain gitar bukan intifa' ataupun bukan kita mengambil manfaat daripada gitar itu dengan cara yang dibenarkan syarak. Sebab dia alat muzik yang haram digunakan lah ikut mazhab kita. Maka nak jual beli dia tak boleh. Maka nak jual beli dia tak boleh. Jadi apa solusi dia? Macam mana nak let go? Nak jual beli tak boleh. Dan kadang-kadang sayang sebab gitar kadang-kadang mahal. Ada orang dia beli gitar lah, gitar yang ada sign pemain tertentu, artis tertentu kan. Mungkin dia jadi mencecah beribu-ribu, berpuluh ribu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, cara untuk kita let go dia adalah dengan kita, kalau pertama kita tengok, jika bahagian gitar tu, kalau kita pisah-pisahkan dia, kita asing-asingkan dia, kita boleh guna untuk kegunaan yang lain. Contohnya tali gitar, kita boleh guna tali gitar tu untuk buat benda lain. Kayu dia kita boleh guna nak buat perabot ke, kita nak buat cup holder ke, kita nak buat apa-apalah dengan perabot ke apa dengan dia punya kayu dia. Kalau bahagian gitar tu, parts of gitar tu, kita boleh leraikan, kita boleh ceraikan dia dan kita boleh buat benda lain dengan dia. Kita boleh guna tali dia untuk purpose lain, kayu dia untuk purpose lain dan sebagainya. Maka kita buat macam tu. Itu cara untuk kita let go ni. Bila kita dah asing-asingkan, kita dah cerai-ceraikan, kita tak dianggap menyimpan gitar lagi lah. Kalau tak mampu buat macam tu, maksudnya atas faktor tertentu, mungkin tali dia tak boleh guna untuk purpose lain, kayu dia tak boleh guna untuk purpose lain contohnya, maka saranan para ulama kita adalah gitar tu dihancurkan, dipecahkan atau dihancurkan. Ini setelah kita tak boleh cari manfaat daripada parts dia tu. Selagi kita boleh cari manfaat daripada parts dia, kita gunalah. Okay, kita guna. So dipisahkan, dicerai-ceraikan parts gitar tu dan kita guna untuk benda lain. Okay. Itu cara dia. So itu untuk menjawab soalan pertama. Dan sebagai menisbahkan faedah, kerana menisbahkan faedah kepada ahlinya itu merupakan di antara keberkatan ilmu. Kata para ulama, menisbahkan faedah atau ilmu kepada ahlinya adalah di antara keberkatan ilmu. Maka atas dasar itu, Ana sebutkan bahawa jawapan tadi Ana dapat daripada guru Ana lah. Ana tanya Syekh Ana, Syekh Akram Mubarak Usban, hafizahullah wa wafaqah. Beliau ahli ilmu yang berada di Hadramaut, pakar rujuk dalam mazhab Syafi'i di Hadramaut. Okey, itu untuk yang pertama. Yang kedua, ada yang tanya minggu lepas tentang najis yang dimaafkan, iaitu darah yang keluar. Yang mana Ana sebutkan, kalau orang tu darah dia keluar, darah dia sendiri keluar time solat, dimaafkan hatta walaupun banyak. Kalau jerawat dia pecah time dia solat, keluar darah banyak. Okey, keluar darah banyak. Tapi dia pecah dengan sendiri, bukan dengan perbuatan dia. Time dia solat, dimaafkan. Solat dia tak batal. Okey. Cuma minggu lepas ada sahabat tanya, okey Ustaz, macam mana kalau darah tadi yang dah keluar daripada jerawat dia yang banyak tu,
masih ada untuk solat yang seterusnya. Nak masuk waktu solat yang seterusnya, darah tu masih ada. Adakah dia kena basuh ataupun masih lagi darah tu jadi najis yang dimaafkan? Okay, darah yang pecah tadi pada waktu solat tadi, katakanlah waktu zuhur, banyak. Kita cakap darah tu dimaafkan. Sebab darah tu daripada dia sendiri dan dia pecah bukan dengan perbuatan dia. Sekarang ni nak masuk waktu solat asar, darah tu masih ada yang banyak. Adakah dia kena basuh darah tu ataupun kita cakap darah tu darah najis yang dimaafkan? So jawapannya adalah kena basuh. Jawapan dia wajib basuh. Dia tak jadi dimaafkan lagi dah. Sebab bila dah masuk waktu seterusnya, bila dah nak start solat baru, dia akan terpakai kepada dia syarat sah solat, iaitu at-taharatu minal hadatsain. At-taharatu minal khabathi wan najasain. Dia kena suci daripada najis dan dua hadas. Dia kena suci daripada najis. Dan kewujudan darah yang ada dekat pipi dia tadi, contohnya kalau jerawat pecah tu, itu najis yang dia kena sucikan diri dia. So kita bezakan dimaafkan ketika dia solat dengan dah habis solat dan untuk solat yang seterusnya, waktu solat yang seterusnya kalau masih ada darah dia kena basuh. Okey, tuan-tuan dan puan. So itu menjawab soalan kedua. Okay, itu menjawab soalan kedua yang ditanya pada minggu lepas. Soalan ketiga, ada yang tanya tentang emas campur. Emas dicampur dengan bahan lain. Okay, dia ada berapa persen campur dengan bahan lain. Jadi kalau untuk lelaki, walaupun emas tu percentage saja, 70%, 60% campuran dengan benda lain, tetap haram. Tetap haram untuk dipakai. So katakanlah ada cincin. Cincin kita andaikan ada cincin yang diperbuat daripada 70% emas, 30% bahan lain. 70% emas, 30% bahan lain, ataupun 60% emas, 50%. Okey. 60% emas, 40% bahan lain, 50% emas, 50% bahan lain. Boleh tak lelaki nak pakai cincin tu? Jawapan dia pun tetap tak boleh, haram. Okay, tetap tak boleh. Tapi untuk wanita boleh kalau untuk perhiasan. Okay, so itu menjawab 3 soalan yang ditanya pada minggu lepas. Ada soalan yang keempat tentang hukum edible gold. Makan edible gold, cuma untuk soalan edible gold tu Ana tak dapat jawapan yang memuaskan lagi. InsyaAllah nanti Ana dapat jawapan yang memuaskan, Ana share. Okay. So lepas dah habis jawab soalan-soalan yang ditanya minggu lepas, kita masuk kelas kita hari ni. Okay. Jadi kata pengarang kita, wa tahrumu ad-dabbatu min hadhaini likibarin urfan ma'ad tazini. Dan haram menampal dengan keduanya. Ad-dabbah ini tampalan, dan haram tampalan daripada emas dan perak. Likibarin urfan, jika tampalan itu besar dari sudut uruf, kebiasaannya, ma'at tazini, dan berserta dengan niat untuk menghias. Okey. Kemudian kita baca rangkaian yang ke-104, dia akan lebih terangkan kita. In fuqida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati. Kalau dekat sini alladhi, tapi ingat ana dalam cetakan Darul Minhaj allati wal hajatul lati tusawi kasrahu. In fuqida halat wa fardan yukrahu wal hajatul lati tusawi kasrahu. Jika kedua syarat itu besar dan untuk menghias itu hilang, maka boleh untuk pakai tampalan tersebut. Dan jika salah satunya ada, maka makruh. Sedangkan yang dimaksudkan hajat adalah yang sama dengan besarnya bahagian yang pecah dari wadah tersebut. Wadah ni maksudnya bekas inak. So kita akan masuk perbahasan ni, tuan-tuan dan puan. Perbahasan tampal. Menampal bekas yang dah pecah. Ada terpecah dekat bahagian tertentu. Zaman dulu
kalau bekas tu dia ada pecah pada bahagian tertentu, dia akan diletakkan tampalan pada bahagian yang pecah tu. Dan tampalan pada bahagian yang pecah tu, kita antara caranya orang Arab ni kadang-kadang diguna emas, kadang-kadang diguna perak. Okey, kadang-kadang diguna emas, kadang-kadang diguna perak. Okey. Jadi apa hukumnya? Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak faham apa yang Imam Ibn Roslan sebutkan dulu dalam Safwah Az-Zubat ini. Bila ana dah habis huraikan pandangan beliau, barulah ana terangkan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Sebab pandangan yang Imam Ibn Roslan pilih dan nyatakan dekat sini pada rangkap 103 dan 102 dan 103 dan 104 ini sebenarnya pandangan yang dikemukakan Imam namanya Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i. Dan Imam Ar-Rafi'i ini ulama besar dalam mazhab kita lah. Cuma pandangan Imam Rafi'i ini bukan yang dipakai oleh mutaakhirin dalam mazhab kita. Ulama yang terkemudian. Ulama terkemudian dalam mazhab kita, mereka memilih pandangan yang dikemukakan Imam An-Nawawi. Okay, Imam An-Nawawi. Jadi anda akan sebutkan nanti pandangan Imam Nawawi itu lepas anda dah huraikan yang 103 dengan 104 ni. Okay. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita cuba faham apa yang Imam Ibn Roslan nak kemukakan pada rangkap 103 dan 104. Kata beliau, wa tahrumu dhabbatu min hadzaini. Haram menampal wadah, maksudnya bekas, dengan keduanya, emas dan perak. Haram tampalan emas dan perak pada bekas, okay, yang kita cakap ada retak ataupun pecah, dengan tampalan yang besar, likibarin, urfan, besar dari sudut uruf. Besar dari sudut uruf. Uruf kebiasaan kita. Maksudnya kalau kita tengok, kita rasa besar tu. Kebiasaan, uruf kebiasaan kita, dia akan jadi haram jika ianya besar dan berserta dengan niat untuk zinah, tazyin. Maksudnya apa? Bagi Imam Ibn Roslan dan Imam Ar-Rafi'i, kalau dua faktor ini bergabung, tampalan itu besar dan tampalan itu berserta dengan niat nak menghiaskan bekas tu, tazyin, membuat dia jadi zinah, nak buat dia jadi perhiasan yang cantik. Bekas yang pecah atau retak tu dia nak buat jadi perhiasan, ataupun dia nak hiaskan, dia nak cantikkan. Jika niatnya untuk cantikkan, tazyin, dan tampalan daripada emas atau perak itu besar, dua faktor ni gabung, hukumnya haram. Hukumnya apa tuan-tuan dan puan? Haram. Okay, jelas Pada rangkap seterusnya, kata Imam Ar-Rafi'i, in fuqida hallat. In fuqida hallat. Dalam Darul Minhaj, cetakan Darul Minhaj, ada alif dekat sini. In fuqida, ada alif aliful ithnain, nak merujuk kepada emas dengan perak. In fuqida hallat. Kalau dua syarat tu tak ada, syarat besar, okay, tampalan tu besar, dan niat untuk menghiaskan bekas tu, kalau dia tak ada dua syarat tu, tampalan tu besar dan untuk menghias bekas tu, maka hukumnya halal. Halat, maka dibolehkan. Apa maksud dia tuan-tuan dan puan? Kita nak cuba faham Maksudnya, kalau tampalan itu kecil, daripada emas atau perak tu kecil. Daripada emas atau perak tu kecil. Dan tujuan ada tampalan tu bukan untuk cantikkan bekas tu, tapi kerana ada keperluan, ada hajat. Apa hajat dia? Hajat dia nak cover, nak tutup bahagian yang retak atau pecah tu lah. Hajat dia nak tutup bahagian yang pecah atau retak tu. Okay, ada hajat. Maksudnya dia nak buat bekas tu boleh digunakan semula. Okay. Jika ada hajat, okay, bukan semata untuk perhiasan, dan dia kecil je,
maka hukumnya halal, harus. Setakat apa yang Imam Ibn Ruslan sebut, Muktamad Imam Ar-Rafi'i. Wa fardan yukrahu. Dan jika salah satunya ada, maka makruh. Kalau ada salah satu daripada dua, dia makruh. Kalau tampalan tu kecil, tetapi beserta niat untuk jadikan dia hiasan, makruh. Tampalan emas dan perak tu kecil, okey, tapi dia ada niat perhiasan, maka dia makruh. Kan? Ataupun tampalan dia besar, tapi untuk niat dia ataupun tujuan dia adalah untuk hajat, ada keperluan. Memang pecahan dekat bekas tu besar, memang retak tu besar, perlukan untuk tampal bahagian emas atau perak yang besar, ada hajat, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Wa fardan yukrahu. Wa fardan maksudnya jika ada satu daripada dua faktor haram tadi. Apa faktor haram tadi yang Imam Ibn Ruslan kemukakan? Jika ada tujuan untuk menghias dan besar. Kalau hias dan besar, haram. Kalau hias kecil, makruh. Kalau besar tapi untuk tujuan hajat, maksudnya supaya bekas tu boleh digunakan semula, untuk tutup pecahan kat bekas tu, makruh. Boleh tuan-tuan dan puan. Okey. Dia insya-Allah tak susah. Kan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena bagi fokus, kena berikan perhatian, okey. Dan anda tahu, mungkin ada yang rasa susah. Dan hakikatnya dia bukan susah. Dia sebab mungkin ada daripada kalangan kita, dia dengar maklumat tu kali pertama, jadi dia rasa susah lah. Jadi akal dia akan psikologikan, dia cakap apa, susahnya benda ni, perbahasan ni macam payahnya. Dia tak susah dengan payah pun, dia senang. Cuma bila first time kita dengar, kita tak familiar, akal kita rasa asing. So dia akan rasa macam susah. Sebenarnya tak susah. Okay? Kemudian Imam Ibn Ruslan terangkan apa maksud hajat atau keperluan tu. Kata Imam Ibn Ruslan, wal hajatul lati tusawi kasrahu. Bila saya maksudkan hajat, ditampal kerana ada hajat ataupun sekadar hajat. Tampalan itu sekadar hajat. Macam nak tahu tampalan tu sekadar hajat? Hajatul lati tusawi kasrahu. Yang dimaksud hajat adalah yang sama dengan besarnya bahagian yang pecah. Kita cakap niat dia adalah untuk hajat. Jika tampalan tu, okay, dia kata dia tutup bahagian pecah tu dengan tampalan yang sama saiz dengan bahagian yang pecah, kawasan yang pecah. Kalau tampalan dia lebih besar, okay, kalau tampalan dia lebih besar, maka itu dah tak dipanggil hajat. Bila tampalan dia lebih besar, maksudnya tampalan yang dibuat dekat bekas tu lagi besar daripada kawasan yang pecah, kan? Maka itu dah lebih daripada hajat. Dan kebiasaannya orang buat macam tu, tujuan atau niat dia adalah untuk zinah, perhiasan, adalah untuk zinah ataupun perhiasan. Okay, so hajat ni bila kita cakap tampalan untuk hajat, bila tampalan tu menutup dan cover cukup-cukup bahagian yang pecah, kawasan pecah tu. Kalau dia lebih, dia ambil lebih daripada kawasan pecah, itu bukan hajat dah. Itu dah jadi lebih daripada keperluan. Kenapa dia buat lebih daripada keperluan? Biasanya untuk dicantikkan lah, untuk zina, okay? Untuk perhiasan. Okay? Okay, sekejap. Okey, kita sambung semula. So selesai. Jadi yang kita belajar tadi tuan-tuan dan puan, yang saya huraikan tadi itu adalah Muktamad Imam Ar-Rafi'i. Ar-Rafi'i dan Imam Rafi'i ini datang berapa puluh tahun lah sebelum Imam Nawawi, dekat je, Abdul Qasim Ar-Rafi'i. Okay? Adapun pandangan yang dipilih dan disahihkan dan ditarjih oleh Imam An-Nawawi, maka berbeza. Okay? Pandangan Imam Nawawi ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cari kalau untuk Nazam Zubat ni pada Zawaid Az-Zubat.
Zawaid Az-Zubat ni apa? Ada ulama lain datang setelah Imam Ibn Raslan, dia buat tambahan bagi nazam yang kita belajar, bagi matan yang kita tengah belajar ni, Zubat ni. Ditambahkan beberapa rangkap syair. Syair. Dipanggil Zawaid. Okey, nama ulama tu Al-Allamah Al-Asadi. Beliau ada buat kitab nama dia Sabilur Rashd. Ya, Sabilur Rashd. Jadi dalam Zawaid Zubat kata Al-Allamah Al-Asadi, wa dhabbatul asjadi harrim mutlaqa kadzal Imamun Nawawi haqqaqa. Wa dhabbatul asjadi harrim mutlaqa kadzal Imamun Nawawi haqqaqa. Wa dhabbatul asjadi, dan tampalan daripada emas. Al-asjad ni antara nama emas. Okey, sebab emas dalam bahasa Arab ada banyak nama, tuan-tuan nampak. Antaranya zahab, antaranya al-ain, antaranya asjad. So asjad maksud dia emas. Kata Al-Allamah Al-Asadi dalam Zawaid Zubat ni, wa dhabbatul asjadi harrim mutlaqa. Tampalan yang daripada emas, kalau mengikut mu'tamad ataupun pandangan yang dipilih oleh Imam Nawawi dalam mazhab kita, tampalan daripada emas diharamkan secara mutlak. Harrim mutlaqa. Okey. Kadzal Imamun Nawawi haqqaqa. Okey, demikian yang seperti mana yang ditahqiq oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau emas, kalau ikut Imam An-Nawawi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, emas tak boleh untuk digunakan sebagai tampalan secara mutlak. Okey, maksudnya apa? Ana cuba bagi tuan-tuan dan puan-puan faham. Jika tampalan emas tu kecil untuk tujuan perhiasan, haram. Jika tampalan emas tu kecil atas dasar ada keperluan dan hajat, haram juga. Jika tampalan emas tu banyak untuk tujuan perhiasan, haram. Jika tampalan emas tu banyak, lebih daripada keperluan, okey, besar, tapi silap yang keempat ni, jika emas tu banyak tapi ada keperluan, ada hajat kerana mungkin pecahan dia besar, pun tetap haram. So pada semua keadaan dia jadi haram. Okay, semua keadaan haram. Sama ada tampalan tu kecil ke besar, kalau dipakai emas haram. Sama ada tampalan untuk tujuan perhiasan ataupun kerana ada hajat pun haram. Okey, ini apa yang ditambah oleh Al-Allamah Al-Asadi. Wa dhabbatul asjadi harrim mutlaqa kadzal Imamun Nawawi haqqaqa. Okey, selesai. Boleh tuan-tuan dan puan-puan. Ini perbahasan dipanggil dhabbah, tampalan. Okey, perbahasan dipanggil dhabbah, tampalan. Kemudian kita ada sambung perbahasan seterusnya. Kata Imam Ibn Raslan, wa yustahabbu fil awani at-taghtiyah walau bi'udin hutta fawqa al-aniyah. Dan disunnahkan untuk menutup wadah-wadah, maksudnya bekas-bekas ketika malam hendak tidur. Sunnah untuk kita tutup bekas kita. Apa-apa bekas yang kita ada, yang simpan air ke, simpan makanan ke, simpan madu ke apa ke. Sunnah untuk kita tutup, kita ada penutup, kita tutup dia. Kita tutup dia. Kita cover dia. Walau bi'udin hutta fawqal aniyah. Walaupun dengan sebatang kayu yang kita bubuh atau kita letak dekat atas bekas tu. Katakanlah penutup tak ada, kita ambil kayu, kita tutup pun jadilah. Kita sunnah. Okey, disunnahkan. Kenapa disunnahkan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kerana ada saranan daripada Nabi SAW. Kerana dikhawatiri kalau tak tutup mungkin najis boleh masuk. Okey. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW sebut, Ghattu al-ina wa awku as-siqa. Tutuplah bekas, cover bekas. Awku as-siqa, ikat rapi. Kalau kita ada kantung air dan sebagainya pun kita tutup dan ikat rapi. Okay, dalam riwayat lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga, khammir aniyatak. Khammir tutup. Kan sebab tu arak dalam bahasa Arab ni, khamar maksudnya dia perkara yang menutup minda kita.
Kan? So, khammir aniyatak, tutup bekas kamu. Wadhkur ismallahi walau ta'arrada alaihi, ataupun walau tu'rida alaihi udan. Sebutkanlah nama Allah dan letakkan kalau boleh walaupun kayu ke atas dia. Okey, kalau letakkan kalau boleh walaupun kayu. Okey. So, untuk elak najis masuk. Dan juga kerana ada faedah lain. Satu, untuk elak najis. Kedua, supaya syaitan tak masuk. Sebab sabit juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاء وَلَا يَكْشِفُ إِنَاء. Syaitan, kalau kita dah tutup bekas, kita dah ikat rapi dah, okey, dia tak boleh nak yahullus siqa, dia tak boleh nak buka ikatan. Syaitan tak boleh nak buka ikatan, apatah lagi kalau kita baca bismillah lah. Wala yakshifu ina, dan dia pun tak boleh nak buka bekas tu, syaitan. Okay, so kalau kita buat macam tu, insya-Allah makanan kita tak boleh diganggu oleh syaitan. Tu faedah kedua. Faedah ketiga, sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim juga dalam sahihnya. Nabi SAW bersabda, فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ وَلَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءُ. Nabi SAW sebut, pada setiap tahun akan ada satu malam. فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً. Setiap tahun akan ada satu malam. يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ. Pada malam tersebut akan turun wabak. Allah akan turunkan wabak penyakit. Wabak ni la yamuru bi ina'in laisa alaihi ghita'un aw siqa. Dia tak lalu dekat mana-mana bekas yang tak ditutup, tak diikat, illa nazala fihi min dhalikal wabak. Melainkan wabak penyakit tu akan masuk dalam bekas tu. Okey. Dalam setahun akan ada satu malam Allah turunkan penyakit ataupun wabak, yang pada malam tersebut wabak tu dia akan lalu pada bekas-bekas ni. Kalau ada bekas yang tak ditutup, dia akan masuk. Okey, dan dia akan menyebabkan penyakit, wabak. Dia akan menyebabkan penyakit. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi ini tiga sebab kenapa kita disunnahkan, yustahab. Disunnahkan untuk tutup bekas. Pertama, untuk tak nak bagi kalau ada najis masuk ataupun binatang yang bernajis masuk. Kedua, untuk mengelakkan syaitan, sebab syaitan tak boleh, la yahullu siqa, dia tak boleh nak leraikan ikatan, wala yakshifu ina, dia tak boleh nak buka bekas. Yang ketiga, kerana ada wabak penyakit yang turun satu malam dalam setahun, yang mana kalau ada bekas yang tak tutup, dia lalu dia akan masuk dalam bekas tu. Okey. So saranan daripada Nabi SAW. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak pergi lebih lanjut, kita boleh cakap Nabi SAW sarankan kepada kita dan dah ajarkan kepada kita apa yang pada zaman moden ni, orang zaman sekarang lah, orang zaman sekarang istilahkan sebagai food safety. Kita zaman sekarang ada apa dipanggil sebagai food safety. Orang yang dalam bidang kesihatan, okay, dalam bidang mungkin pemakanan dan kesihatan ni, dia ada bincang tentang food security dengan food safety. Kan? So Nabi SAW 1400 tahun dahulu, 1440 tahun dahulu telah pun ajar kita dan sarankan kepada kita cara untuk food safety. Berikan kepada kita beberapa langkah yang kita boleh pakai. Okay? Masya Allah lah, menunjukkan Islam ni agama yang syamil, syumul, dia ada syumul, dia merangkumi. Dia agama yang komplit. Hatta perkara macam ni pun ada saranan daripada Nabi SAW. Ya. Hatta cara qada hajat pun Nabi SAW ajar. Macam Salman sebut dalam hadis. Okay, radhiyallahu anhu, Salman kata Nabi SAW ni mengajarkan kami semua perkara. Allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sehinggalah cara untuk qada hajat pun Nabi SAW ajar kami. Okay. So
So Islam ni agama yang syumul. Dan dia tak tinggalkan pengikut dia di awang-awangan, terhuyung hayang, tak faham apa panduan untuk dilakukan pada mana-mana keadaan. Bukan macam tu. Islam bukan macam tu. Islam dia akan bagi panduan kepada pengikut dia. Dalam apa situasi yang dalam hidup ini. Apatah lagi jika perkara tersebut atau situasi tersebut situasi yang kritikal. Yang perlu untuk kita tahu. Yang keperluan untuk kita tahu dia tu tinggi dan besar. Lagilah Islam ajar kita banyak. Lebih tinggi keperluan kita untuk tahu satu maklumat, lagi banyak dalil dan maklumat yang Islam akan berikan. Okey. Itu secara ringkas lah. Kemudian rangka 106. Wa yutaharra lishtibahi tahiri binajisin walau li a'man qadiri. Al-kummi wal bawli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin darri utnin mahrama. Okey, darri wardin wa khamrin darri utnin mahrama. Okey. Seterusnya Al-Imam Ibn Raslan akan pindah ataupun nak masuk kepada perbahasan yang lain pula. Dia masuk dalam perbahasan yang dipanggil sebagai perbahasan ijtihad. Wa yutaharra. Okey, dia kena bersungguh-sungguh untuk dia buat keputusan, untuk dia pilih. At-taharri. Sungguh-sungguh untuk dia pilih dan buat keputusan. Sekarang ni Imam Ibn Raslan nak masuk kepada satu perbahasan dalam ilmu fiqh yang dipanggil sebagai perbahasan al-ijtihad. Al-ijtihad. Okey. Dan ijtihad dekat sini bukan ijtihad yang kita biasa faham dalam perbahasan ilmu usul fiqh. Ijtihad dekat sini kita nak bahas tentang apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia kisahnya macam ni. Kita dah tahu taharah ada maqasid. Mandi wajib, wudu, tayammum, okey. Izalatun najasah ataupun kita termasuk daripadanya sama. Dan untuk maqasid ni dia ada wasilah dia. Ada medium yang kita pakai, ada cara yang kita guna. Ada medium yang kita pakai untuk mandi wajib, untuk wudu, untuk tayammum dan untuk sama, betul tak? Apa mediumnya? Air. Kita guna air untuk wudu dan mandi wajib. Kita guna tayammum sebagai ganti air. Okay, untuk wudu ataupun mandi wajib. So tanah. Tanah tu jadi medium. Kita ada batu ataupun yang sama hukumnya macam batu. Hajarul istinja dipanggil. Hajarul istinja ni batu atau yang sama hukumnya dengan batu yang kita guna untuk istinja kan. Dan kita ada dabir. Substance atau bahan yang kita guna untuk samak. Dabir. Itu wasail taharah. Itu medium. So kita ada maqasid, kita ada medium. Maqasid dan wasail. Wasail ni tuan-tuan dan puan-puan, wasilah ada dua. Silap. Wasilatul wasilah atau wasilatul wasail. Okey. Wasilah kepada wasilah pula, medium kepada medium ada dua. Pertama, ina, bekas. Yang mana kita dah belajar dah. Yang kita belajar tuan-tuan dan puan-puan minggu ni dan minggu lepas tentang bekas. Kan. Macam Imam Ibn Raslan sebut daripada awal kan, yubahu minha tahiru min khashabi aw ghairihi la fiddatin aw dhahabi fayahrumu istimaluhu kamirwadi limra'atin wajaza min zabarjadi ila akhiri, sampai yang kita belajar hari ni. Apa yang kita belajar tu adalah hukum tentang bekas, ina. Itu kita dah belajar dah. Sekarang berbagi hukum tentang ijtihad. Ijtihad. Ijtihad adalah wasilatul wasail yang kedua. Dia adalah medium kepada medium yang kedua. Maksudnya apa? Kita ada medium ni, air, tanah dan sebagainya. Kadang-kadang dalam kita nak guna air untuk berwudu, ada berlaku situasi yang perlu kepada kita untuk ijtihad. Maka ijtihad tu adalah jalan untuk kita nak guna air. Air adalah jalan untuk kita nak mandi wajib atau wudu, betul tak? So air ni wasilah, dia adalah jalan untuk kita wudu atau mandi wajib. Dan kadang bila kita nak guna air, ada situasi yang kita perlu ijtihad. Apa contohnya? Contohnya bila kita keliru. Ada dua bekas air, satu suci, satu yang kita tahu mutanajis.
masuk pada dia najis. Kita nak kena pilih mana satu nak guna. So kena ijtihad. So itu masuk ijtihad. Maksudnya dia adalah jalan untuk kita nak guna air tu nanti. Okay. So kata Imam Ibn Raslan, dan ijtihad ni adalah badlul majhud fi tahsil al-maqsud. Badlul majhud, badlul majhud, okay, badlul majhud fi tahsil al-maqsud. Seorang itu dia mengerahkan kemampuan dan tenaga dia, kemampuan minda dia dan tenaga dia untuk dia capai perkara tertentu, objektif tertentu. Itu ijtihad. Dan dalam kes ni dia mengerahkan kemampuan dia, minda dia untuk dia tahu mana bekas yang suci, mana tak suci. Okay. Kita masuk dan ana bagi contoh. Okay, kita masuk. Wa yutaharra li-ishtibahi at-tahiri binajisin walau li a'man qadiri. Hukum ijtihad ni apa tuan-tuan? So sekarang ni, okay, sebelum nak bincang hukum, saya nak gambarkan dulu permasalahan ni. Nak bagi dekat tuan-tuan dan puan-puan gambaran permasalahan, suratul masalah. So suratul masalah dia macam ni. Ada dua bekas air. Okay. Dua-dua kita isi air dalam dia. Ada dua bekas. Dua-dua kita isi air. Air mutlak, suci. Okay. Kita kebetulan kita keluar rumah sekejap. Bila kita balik rumah, kita tengok ada anjing baru keluar daripada rumah kita atau bilik kita. Contohlah, ada anjing keluar. Anjing mana masuk, dia keluar. Dan bila anjing tu keluar, kita nampak mulut dia basah, dia ada kesan dia minum air. Okay? Kesan dia minum air. Bila kita masuk dalam rumah, kita nampaklah ada bekas kita tadi. Dua bekas tu. Kita pun tak pasti. Sekarang ni, daripada dua bekas ni, mana bekas yang anjing tu minum? Betul tak? So, kita tahu salah satunya ada bekas yang suci. Okay? Salah satunya ada bekas yang dah mutanajis. Dengan najis yang mughalladhah lah, anjing kan. So, kita tak tahu mana satu. Ada satu mutanajis. Asalnya dia suci, tapi dia jadi najis. Dia mutanajis dengan anjing tu. Satu suci. So, sekarang kita nak kena buat pilihan berdasarkan maklumat yang ada di antara dua bekas. Itu yang dipanggil sebagai ijtihad. Ini yang dipanggil sebagai ijtihad. Boleh tuan-tuan buat. Itu yang dipanggil sebagai ijtihad. Lepas tuan-tuan dan puan-puan dah nampak situasi dia, kita masuk dulu kepada apa hukum dia. Hukum ijtihad. Hukum ijtihad ini harus jika kita ada sumber lain. Kalau macam situasi tadi ada dua bekas, salah satunya anjing minum, satu lagi yang anjing tak minum, satunya suci, satu mutanajis, kita nak kena pilih, nak kena ijtihad, nak kena buat kajian, nak tahu mana yang anjing tu minum. Okay. Kalau kita ada bekas lain, maksudnya air memang banyak dekat rumah kita. Kita dekat tepi pantai contoh. Ataupun rumah kita memang ada banyak air. Kan? Apa hukum kita nak ijtihad di antara dua bekas ni? Hukumnya harus, tak wajib. Hukumnya harus, tak wajib. Kenapa harus? Kenapa tak wajib? Sebab kita boleh je tak pakai dua-dua bekas ni, kita guna air baru. Kita ambil bekas baru, kita pakai air yang ada. Jadi hukum dia tak wajib, hukum dia harus sahaja. Okay? Tapi kalau memang bekas air yang kita ada dua tu je, air yang kita ada dua tu sahaja, dan kita nak guna untuk wuduk ataupun minum, contoh. Di antara dua bekas air, waktu tu hukum ijtihad jadi wajib. Waktu tu hukum ijtihad jadi wajib. So macam mana dia nak ijtihad? So mungkin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dia ijtihad dengan dia tengok bekas mana yang ada kesan air tumpah kat luar.
Kan kalau kita tengok, oh ada kesai tumpah kat luar. Maksudnya anjing ni bila dia masuk rumah aku tadi, dia minum daripada bekas ni. Yalah anjing dia minum mesti dia macam tertumpah-tumpah, betul tak? So dia nampak salah satu bekas tu ada tumpah-tumpah air kat luar, satu bekas lagi elok je. Dia tahulah yang ni yang mutanajis. Sebab sekarang ni dah ada alamat kepada ijtihad, dah ada petanda kepada ijtihad tu. Ataupun dia masuk-masuk rumah, dia tengok dua bekas tu. Satu bekas air dia biasa je, tenang je. Satu lagi bekas air dia bergelojak. Air dia bergerak-gerak, bergelojak. Yelah macam baru digegarkan tu kan, air baru digegarkan tuan-tuan dan puan kan. So dia tahu okey air bekas yang bergelojak atau bergerak airnya tu itu petanda lah yang dia boleh ijtihad nak kata itulah bekas yang anjing tu minum. Ataupun itu situasi kedua lah. Mungkin situasi ketiga dia pergi, dia bau air tu. Dia bau air yang dalam bekas. Bila dia bau, satu bekas bau macam mulut binatang contohnya, satu bekas tak ada bau apa. So dia tahulah bekas yang ada bau tu bekas yang anjing dah minum. Okay. Jadi bila ada alamah, ada petanda, dia ijtihad. Kalau ada petanda, dia ijtihad. Walau li'a'man qadiri, dan dalam isu ini, orang yang buta pun boleh diberi ruang untuk diijtihad. Okay? Orang yang buta pun boleh diberi ruang untuk ijtihad. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab asalnya orang buta, okay, bukan asalnya lah. Ada sebahagian permasalahan dalam fiqh, fiqh, ada sebahagian permasalahan yang orang buta dia tak diberi ruang ijtihad dalam mazhab kita. Contohnya dalam isu kita nak cari kiblat. Jika ada orang buta dia nak solat, dia nak cari kiblat, dia kena ijtihad tak nak tahu kiblat dekat mana? Ulama kata dia tak boleh ijtihad. Dia wajib taklid. Okay? Dia tak boleh ijtihad. Kenapa dia tak boleh ijtihad? Sebab ulama sebutkan segala petanda untuk tahu kiblat dekat mana dia perlukan kepada penglihatan untuk tahu. Jadi orang yang buta telah tertutup daripada dia segala cara untuk dia tahu kiblat kat mana. Maka orang buta tak boleh ijtihad dalam nak tahu kiblat. Okey. Tapi dalam isu bekas air tadi, dua bekas air ni tadi, orang buta mampu tahu tak? Orang buta mampu tahu. Orang buta mampu bau, betul tak? Dia boleh bau mana bekas yang ada bau kesan anjing minum dengan mana bekas yang tak ada bau. Kan? Dia boleh rasa mungkin dekat bahagian bawah bekas tu mana yang basah dengan mana tak basah untuk tahu air tumpah ke tidak. Jadi ini menunjukkan dalam isu ni hatta orang buta pun mampu untuk ijtihad kerana alamat untuk ijtihad itu mampu diketahui oleh orang buta tersebut. Okay. Boleh. So itu tentang perbahasan yang untuk rangkap yang pertama 106. Rangkap yang kedua 107. Lal kummi wal bauli wa maitatin wa ma wardin wa khamrin darri utnin mahrama. Sebenarnya rangkap ke 107 ni Imam Ibn Raslan nak bagi pengecualian permasalahan yang kita tak boleh ijtihad padanya. Sebab tu Imam Ibn Raslan sebut tidak berlaku ijtihad pada dua lengan baju dari baju yang sama, kencing, bangkai, air mawar, khamar, susu keldai dan juga mahram. Darri utnin mahrama dan juga mahram. Apa kes ni tuan-tuan dan puan-puan? Kes ni macam ni. Ulama dalam mazhab kita sebutkan untuk ijtihad ni dia ada syarat-syarat dia. Ada dua syarat utama. Pertama, ijtihad ni dia mesti berlaku di antara dua perkara yang berbeza, dua perkara yang asing. Dua bekas air, boleh ijtihad. Tapi kalau satu bekas air, kita syak ada najis ke tak, dia tak ijtihad. Dia balik kepada kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Balik kepada kaedah hukum asalnya taharah sehinggalah terbukti ada najis. Okey. So ulama dalam mazhab kita sebut syarat ijtihad yang pertama, ijtihad tu mesti berlaku di antara
dua perkara atau lebih yang berbilang-bilang, yang berbeza. Bukan satu sahaja benda yang sama. Dia mesti dua atau lebih. Dia mesti ada ta'addud. Kalau kita syak pada satu bekas, ada najis tak masuk dalam bekas, itu tak masuk perbahasan ijtihad. Kita syak pada satu pakaian, pada satu baju, t-shirt. Baju ni ada najis ke tak? Dekat t-shirt ni tak pastilah. Itu tak perlu ijtihad. Tak perlu ijtihad. So syarat ijtihad dia mesti pada dua perkara atau lebih yang berasingan. Okey? Dan syarat kedua ijtihad adalah dia mesti di antara perkara yang suci dan perkara yang mutanajis. Perkara yang mutanajis. Ataupun kalau kita pakai istilah yang fuqaha kita takbirkan, ibarat yang fuqaha kita pakai, perkara yang lahu aslun fit taharah. Dia ada asal pada taharah. Asalnya dia suci, kemudian dia jadi najis contohnya. Ataupun dia boleh kembali kepada suci. Asal fit taharah tu maksudnya asalnya dia suci. Okay? Ataupun dia perkara yang lepas tu dia menjadi suci semula. Maksudnya apa? Perkara yang dah memang asalnya najis. Yang najis dari sudut zat. Bukan mutanajis dah. Bukan mutanajis dah. Yang najis dari sudut zat, kita tak boleh ijtihad pada dia. So syarat ijtihad ni dua lah yang utama. Pertama, dia berlaku di antara dua perkara yang di antara perkara-perkara yang berbilang, dua atau lebih, ta'addud. Yang kedua, dia mesti lahu aslun fit taharah. Okey, ataupun aslun fit taharah ni ana mudahkan, ana cuba bagi tuan-tuan dan puan faham, ana mudahkan lagi. Maksudnya dia mesti perkara yang dia mesti berlaku ishtibah ke kita cakap tak jelas tu yang perlu kepada ijtihad itu. Okey, percampuran itu, bukanlah percampuran, kita cakap tak jelas tu dia berlaku di antara dua bekas, satu suci, satu mutanajis. Kekeliruan, ishtibah, kekeliruan, ketidakjelasan tu dia berlaku di antara satu yang suci dan satu yang mutanajis. Maksudnya kita pasti salah satu bekas tu suci, satunya mutanajis. Dia tak jadi satunya suci, satunya najis dari sudut zat. Tak jadi, tak boleh ijtihad. Okey. Kalau satu suci, satu najis dari sudut zat dia tak boleh. Dia tak boleh ijtihad pada dia. Okey. Tak boleh ijtihad pada dia. So kena bezakan di antara najis dari sudut zat dengan mutanajis lah. Itu secara mudahnya. Kita tengok apa yang Imam Ibn Rashdan sebut. Lalkum. Tidak berlaku ijtihad pada dua lengan baju dari baju yang sama. So dua lengan baju daripada baju yang sama. Dia masih lagi pada baju yang sama sebenarnya. So dia tak penuhi syarat ta'addud. Kerana dia masih pada baju yang sama. So kalau kita syak pada lengan kanan ke lengan kiri ada najis, tak ijtihad. Okay, dia tak berlaku ijtihad padanya. Ataupun wal baul, kencing. Contohnya ada dua bekas. Satu air, kita yakin salah satunya air mutlak, satu lagi kencing. Tapi mungkin kencing yang dah hilang bau ke, hilang warna ke, yang dah kencing yang tak ada bau contohnya, ataupun warna dia tak kuning, contohnya jernih saja. So dia tak pasti dalam dua bekas ni mana satu yang air kencing, mana satu yang mutlak. Waktu tu pun tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Sebab apa? Okey. Kerana walaupun dia dua perkara yang berbeza, yang salah satunya tu dia bukan mutanajis, dia najis dari sudut zat. Dia najis dari sudut zat. Jadi apa dia nak kena buat? So ulama kata dalam keadaan ni, kalau disyak di antara air mutlak dengan air kencing, dia tak boleh ijtihad, maka dia kena campurkan air tu. Campurkan air tu, kemudian tuangkan. Lepas dah tuangkan, ditayamum. Ini jika dia tak ada sumber lain lah. Kalau dia sumber air lain, dia pakai sumber air lain je lah. Kalau dia tak ada sumber air lain, dia campurkan, kemudian ditayamum. Dia campurkan silap, kemudian dituang, baru ditayamum. Bila dah tuang, air tu dah habis, baru boleh tayamum.
Sebab nak tayamum ni kena tak ada air kan. Falam tajidu ma'an. Lam tajidu. Dah tak ada dah. So kalau dia campur je, dia tak tuang lagi, masih ada air lah. So tak ada tayamum lagi. Dia kena tuang dulu. Bagi air tu dah habis, baru dia tayamum. Kemudian wa maitah. Bangkai. Ada dua lembu. Dah mati. Dia pasti salah seekor lembu tu dah kena sembelih, seekor lagi mati sebagai bangkai. Satunya kena sembelih, satunya bangkai. Tapi dia tak tahu mana satu. Apa dia nak buat? Dia tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Dia tak boleh makan. Dia pergilah sembelih binatang ketiga contoh. Dia pergi sembelih lembu ketiga. Okay, dia pergi sembelih lembu ketiga. Dia tak boleh ijtihad. Wama wardin. Air mawar. Air mawar. Ada bekas. Dua bekas. Satu air mutlak, satu air mawar. Kita tak tahu mana satu. Mana satu air mutlak, mana satu air mawar, tak tahu. Okey, kita tak pasti. Dan air mawar ni air apa tuan-tuan dan puan? Air mawar, air yang tahir, ghair mutahhir. Suci tapi tak menyucikan. Kita dah belajar kan, dia suci yang tak menyucikan. Kita nak bincang air mana yang kita boleh buat wuduk. Sebab air mawar tak boleh buat wuduk. Tak boleh buat mandi wajib sebab dia bukan air mutlak. Kan? So dia nak mandi wajib atau dia nak guna untuk wuduk. Dia nak pakai air daripada bekas mana satu. Kena ijtihad, dia tak boleh ijtihad. Dia tak boleh ijtihad. Okay? So sekarang ni ada salah satunya air mutlak, salah satunya air mawar. Jadi apa dia nak buat? So dalam mazhab kita saranannya adalah dia wuduk. Contohnya dia wuduk daripada dua-dua bekas. Diwuduk daripada kedua-dua bekas. Kemudian sahlah wuduk dia. Diwuduk daripada kedua-dua bekas. Okey. Dia wuduk je daripada kedua-dua bekas. So sahlah wuduk dia lepas tu. Kan? Sebab bila dia wuduk pakai air mawar, tak sah lah. Kemudian bila dia dah wuduk guna bekas yang memang kebetulan itu yang air mutlak, sahlah wuduk dia. Okay, dan kalau sebelum tu ada air mawar, dia basuh dengan air mutlak, tak ada masalah. Okay, sah je wuduk dia. Wa khamrin. Dia nak minum. Nak minum contohnya, antara cawan yang ada air, antara dua cawan yang ada air kan. Dia pasti salah satunya arak. Dan tuan-tuan dan puan kena faham, kadang-kadang ada arak yang dari sudut luaran dia, sifat dia macam air. Kan? Kalau macam kita tengok sebahagian arak ni, dia memang jernih warna dia. Vodka dan tonik contoh arak-arak yang dia jernih warna. Kemudian dari utnin. Dari utnin ni susu keldai betina. Apa cerita ni? Susu keldai betina kat sini tiba-tiba masuk. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan. Sebab kaedah dalam mazhab kita, susu daripada binatang yang haram dimakan, hukum dia haram minum. Najis lah silap. Hukum dia najis. Laban daripada binatang yang ghair ma'kulul laham, yang tak boleh untuk kita makan dia. Susu yang datang daripada binatang yang tak halal dimakan, susu tu najis. Susu yang datang daripada yang tak halal dimakan adalah najis. Okay? Dan ulama bagi pengecualian kecuali manusia. Manusia kita tak halal untuk makan manusia lain, betul tak? Manusia ni haram untuk dimakan. Tapi susu manusia halal. Dia tak najis. Dan baby minum susu mak dia halal dan tak najis. So, pengecualian daripada kaedah tu lah. Kaedah asal dia susu daripada yang haram dimakan najis. Kaedah asal dia susu daripada haram dimakan najis. Dan keldai haram dimakan. Keldai haram dimakan. So keldai betina ni susu dia najis. So kalau kita keliru lagi antara air dalam dua bekas, antara air dengan keldai betina. Antara air dengan susu keldai betina. Boleh ijtihad? Tak boleh ijtihad. Tak boleh ijtihad. Dia tak boleh minum. Dia tak boleh minum daripada dua tu. Okay. Last sekali mahram. Mahram ni kes macam mana tuan-tuan dan puan? Kes dia macam ni. Orang bagi tahu dekat dia,
Katakanlah dia datang kat satu kampung. Dia datang dekat satu kampung ni, okey, dan dia fikir nak duduk kat kampung tu dan dia nak kahwin dekat orang kat dalam kampung tu lah. Dia nak kahwin dengan orang dalam kampung tu. Kemudian ada orang bagi tahu dia, kawan rapat dia ke, kawan baik dia ke, siapa-siapa bagi tahu dia, ahli keluarga dia ke, dia bagi tahu adik susuan kamu yang perempuan, okey, ada dalam kampung ni. Salah seorang dalam kampung ni adalah adik susuan kamu, dan adik susuan ni mahram. Okey, kalau dia penuhi syarat susuan, dia mahram kita lah, ataupun mahram orang tu lah, dia mahram, tak boleh kahwin. Kan? Jika 5 kali susuan, okey, sebelum umur 2 tahun. So jika penuhi syarat, dia akan jadi adik susuan dan haram kahwin. So ada orang bagi tahu dia, salah seorang kat dalam kampung ni adalah adik susuan kamu. Adik susuan kamu. Cuma dia tak tahu siapa, dia tak ingat siapa dah, dia lupa siapa. Tapi dia pasti ada lah. Kita pula tak tahu. Kita pun tak tahu, orang tu pun dia tak ingat siapa dah. Tapi ada, dia kata pasti ada. Dia memang ingat ada. Ataupun ada beberapa orang bagi tahu, memang ada. Tapi diorang semua tak ingat mana satu. Lupa. Jadi apa dia nak buat? So ulama kata tengok kampung tu besar mana. Kalau kampung tu, wanita dekat kampung tu 5 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, 50 orang gitu, haram dia kahwin dengan semua wanita dekat kampung tu. Jika kampung tu mahsur, adat perempuan dekat kampung tu mahsur. Nisa dekat kampung tu mahsurat. Mahsurat ni maksudnya bilangan yang limited. Apa maksud limited dekat sini? Ulama kata maksudnya yang kita dengan kita sekali pandang kita boleh dapat gambaran, kita boleh dapat rough estimation bilangan dia. Dengan sekali kita pandang kita boleh dapat gambaran ataupun anggaran kasar berapa bilangannya. Itu maksudnya kita tengok sekali pandang kita tahu okey ni ada lebih kurang 20 orang ni, 30 orang perempuan. Itu mahsur. Okey. Yang tak mahsur, yang tak limited bilangan dia, bila dah sampai 500, bila sampai 1000 contoh, bila sampai 200, 100, 300. Yang mana bila kita tengok semua perempuan tu, sekali pandang je, bukanlah sekitar semua perempuan tu, maksudnya bilangan tu bila dah sampai 100, 500, 1000, sekali kita pandang, okey, kita tak susah nak dapat gambaran, nak dapat anggaran kasar berapa bilangan orang. Nak kena kira satu persatu. Banyak kan? Ramai, bila dah ramai, susah lah kita nak dapat berapa anggaran diorang ni. Kita kena kira. Okey, kita nak kena kira. Mungkin 100, mungkin 200, mungkin 1000, mungkin 500. Itu ghair mahsur. Itu ghair mahsur. Okey. Jadi ulama bagi tahu, kalau kampung tu bilangan dia terhad sahaja, 10 wanita, 20 wanita, 30 wanita, mungkin 50 wanita yang mahsur, dia haram untuk kahwin dengan semua perempuan dekat situ. Sebab apa? Sebab dikhawatiri orang yang dikahwin tu adalah adik susuan dia. Akan dikhawatiri dia akan berkahwin dengan adik susuan dia sendiri. Haram kan? Tapi kalau wanita dekat kawasan tu, kampung tu contohnya, dah bukan adat yang mahsur. Dah beratus-ratus, dah beribu-ribu. Ada 1000 perempuan contoh. So ulama kata waktu tu tak haram untuk dia kahwin. Dia boleh kahwin dengan wanita dekat kampung tu. Walaupun tanpa ijtihad. Okay. Kalau dia dah sampai adat yang tak mahsur, bilangan yang dah tak limited lagi dah 100, 200, 500, 1000. Tak limited ni maksudnya, dengan sekilas kita tengok seramai itu, kita tak boleh nak dapat gambar anggaran berapa bilangan. Kita nak kena kira seorang-seorang. Baru kita dapat bilangan tepat. Okay, itu maksud tak mahsur. Maka waktu tu, dia boleh kahwin tanpa dia buat ijtihad. Atau tanpa dia buat ijtihad pun, supaya tak menutup bagi dia ruang untuk dia kahwin. Ulama kata supaya tidak menutup ruang untuk dia kahwin. Okay? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita berhenti sampai sini. InsyaAllah minggu depan kita masuk perbahasan siwak. Rangkap 108. InsyaAllah 108. Ada soalan? Okey.
Kita kena celup jari untuk bukti dah undi. Soalannya, bagaimana kesan atas wuduk? Sah tak kerana jari yang dicelup tu? Ana difahamkan bahawa dakwat yang dipakai ni dia bukan kalis air, dia air boleh tembus dia. Air boleh tembus dia. Ana difahamkan macam tu lah, setahu ana yang tu lah. Jadi kalau betul air boleh tembus dia, sah lah. Sebab dakwat tu tak menghalang daripada air untuk sampai ke kulit. Dia bermasalah jika dakwat tu bukan jenis dakwat yang air boleh tembus. Okey. Kalau dia maksudnya dakwat tu kalis air. Kalau dakwat tu kalis air tak boleh tembus, tu masalah. Tapi setakat ana faham, yang ana difahamkan, air boleh tembus masuk lalu. Okey. Kesan dakwat yang dipakai untuk undi tu air boleh masuk, so sah wuduk. Sah wuduk sebab dia bukan dakwat kalis air. Tapi kalau dia dakwat kalis air yang air tak boleh tembus masuk, tak sah wuduk lah. Wallahu alam. Okey, tak ada dah So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah. Yang lemah tersilap cakap daripada diri sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran kita. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.